Al-Furqan. Itulah nama lain bagi Al-Quran yang merupakan karya agung yang diturunkan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ianya merupakan sebuah mukjizat bagi junjungan besar Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul yang terakhir. Di dalam Al-Quran, perkabaran-perkabaran mengenai hari kiamat banyak diceritakan. Di antara peristiwa hari kiamat yang diceritakan di dalam Al-Quran ialah tentang kejadian Ad-Dukhan, yakni asap tebal yang akan melitupi bumi satu hari nanti. Sebab Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah ketika itu langit akan menurunkan asap yang tebal. Yaghshan nas hadza azabun alim. Ayat ini bermaksud nanti kan akan tiba nanti ad-dukhan. Dia lalu manusia akan mengatakan bahawa yaghshan nas, dia akan melitupi manusia, menutupi manusia semuanya. Mereka mengatakan ini azab yang pedih. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, badiru bil amali sittan. Segeralah melakukan amal salih sebelum berlakunya 6 bentuk ujian, kata Nabi. Antara Nabi sebut Dajjal dan juga dukhan. Jadi ad-dukhan ini iaitu asap yang menyelimungi daripada timur dan barat. Pada seluruh dunia akan terkesan dengan asap ini sehingga disebut sebagai yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib. Maknanya meliputi daripada masyriq iaitu timur sampai ke maghrib iaitu sampai ke barat. Jadi dukhan ni kata para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Nawawi menyatakan bahawa sama ada ia telah berlaku pada zaman Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika kaum Quraisy enggan untuk mematuhi perintah yang dibawa oleh baginda sallallahu, ataupun ia akan berlaku di akhir zaman nanti. Jadi kalau lihat pada pendapat para ulama, contohnya Ibn Jarir Tabari sendiri milih pandangan daripada Ibn Abbas yang mengatakan ia belum berlaku. Tapi sebahagian daripada para sahabat seperti Ibn Mas'ud menganggap bahawa ad-dukhan ini telah berlaku, kerana Ibn Mas'ud mengatakan bahawa ad-dukhan ini adalah umpama satu bayangan sahaja kepada orang musyrikin Mekah ketika itu. Tetapi pandangan ini telah dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain dan juga para ilmuwan Islam yang lain, iaitu mereka mengatakan bahawa ad-dukhan ini masih lagi belum terjadi. Ini berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu bila mana Allah kata yaghshan nas. Kalimah an-nas itu membawa maksud manusia yang umum yang akan mampu untuk nak melihat, merasai ad-dukhan itu, bukan hanya terhad dikhususkan kepada penduduk Mekah sahaja. Menurut ilmu sains, asap akan terjadi sekiranya berlaku sesuatu kebakaran. Tahap ketebalan dan juga durasi hayat asap ini adalah bergantung kepada jenis bahan bakar dan juga jumlah kuantiti yang digunakan. Ad-dukhan ni dia akan turun serentak daripada langit, perlahan-lahan menyelubungi semua daerah yang ada di atas muka bumi Allah, sehingga disaksikan oleh setiap orang waktu itu. Semua orang akan tengok, Islam dan tak Islam. Dan waktu itu siapa yang terkena dukhan itu, bukan siapa yang terkena, semua akan kena. Maka ketika itulah orang kafir akan, sebahagian para mufassir kata, akan berguling-guling sakit. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan yamkuthu arba'ina yawman wa laylah. Maka dukhan yang menyebabkan manusia itu jadi rasa tidak selesa menyelubungi kehidupan mereka selama 40 hari dan 40 malam. Jadi ini di antara tanda hari kiamat yang agak besar, iaitu ad-dukhan yang sampai memberi kesan kepada kesihatan sampai kepada sama manusia, sama ada sama muslim ataupun tidak muslim. Menghidup asap di dalam satu jangka masa yang lama boleh menyebabkan kemudaratan. Ini kerana komposisi bahan kimia yang terhasil boleh menyebabkan kerosakan sistem pernafasan manusia kerana mengandungi unsur racun yang berbahaya. Keadaan ini jelas menunjukkan fenomena ad-dukhan yang akan berlaku satu hari nanti sudah pasti akan membawa kemudaratan yang lebih teruk kepada manusia. Tambahan pula ad-dukhan dikatakan akan berlaku dalam tempoh masa yang agak lama dan sudah pasti akan disaksikan oleh setiap manusia, tidak kira sama ada mereka beriman ataupun sebaliknya.
Asap tu tidak datang daripada apa-apa kebakaran. Waktu mai tanda kiamat ni, yang ad-dukhan ni, seluruh dunia akan menyaksikannya. Semua orang atas muka bumi akan tengok asap tu. Yang kedua, kesemua akan ketakutan. Islam dan tidak Islam, semua takut. Yang bukan Islam akan sebut hadza azabun alim. Ini azab yang pedih. Jadi kita bayang satu tempat bila kita tengok satu Kuala Lumpur jadi warna koko dan gelap padahal waktu siang. Semua orang akan resah ketika tu. Apatah lagi dukhan ini yaghshan nas, Allah sebut dalam Quran, iaitu dia meliputi semua manusia. Maksudnya seluruh muka bumi Allah akan dipenuhi oleh asap yang bukan datang dari kebakaran, dan dia datang daripada arah atas, meliputi dan kena kepada semua orang. Bumi yang indah. Bumi merupakan kediaman bagi segenap makhluk, termasuk manusia. Hasil kajian sains telah mendapati bahawa bumi terbentuk kira-kira 4.54 bilion tahun yang lalu. Keluasan bumi dianggarkan mencecah sehingga 510.1 juta kilometer persegi. Jumlah populasi manusia yang pernah mendiami bumi sehingga ke hari ini dianggarkan melebihi 7.7 bilion orang. Seperti yang telah digambarkan melalui Al-Quran dan juga hadis, bumi ini akan dilitupi oleh asap tebal yang dinamakan ad-dukhan satu hari nanti. Semua manusia kena, sama ada dia beriman ataupun tidak. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa ammal mu'min, adapun orang mukmin fayusibuhu minhu kayhayati zikam, iaitu orang mukmin apabila terkena zukam ataupun terkena asap ini ataupun dukhan ini, keadaan mereka kayhayati zukam, iaitu dada mereka agak rasa macam sempit dan keadaan mereka seperti mereka terkena sesama. Maknanya hidung mereka tu berair. Wa ammal kafir, adapun orang kafir pula ketika dukhan ini sampai ataupun datang, famanzilatus sakran, maka dia jadi macam mabuk. Jadi bagaimana keadaan orang kafir, orang yang hatinya tidak ada keimanan kepada Allah dan juga Rasul. Jadi maknanya dalam keadaan yang dia tidak berapa maksudnya ada kewarasan, maka yakhruju min manzihi, iaitu keluar daripada hidung mereka, wa udhunaihi wa duburihi, iaitu daripada hidung mereka, daripada telinga mereka, daripada dubur mereka cecair-cecair. Itu keadaan dukhan seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai tanda hampirnya hari kiamat itu. Okey, ad-dukhan ni kalau kita nak kaitkan dengan jerebu yang berlaku sehingga membuatkan pemandangan terbatas, ya, ad-dukhan yang diceritakan secara umum oleh Allah dalam Quran, dia akan turun meliputi setiap inci muka bumi Allah, kena kepada semua manusia, dan akan membuatkan suasana ketika itu hampir menjadi gelap. Dan Allah pun telah mengirim signal-signal indikator yang tertentu yang kita dapat lihat pada hari ini. Umpamanya berlaku musim jerebu dengan kadar penglihatan yang menjadi kurang. Jadi ini sebagai satu tanda-tanda. Kita kena ingat ya, dalam Quran bila Allah menceritakan tentang berlaku pada zaman Nabi Nuh sebagai contohnya, maka Allah mengirim tsunami yang pernah kita lihat di abad ini ataupun abad yang lepas. Bagaimana berlaku keadaan seperti itu sedikit-sedikit ditunjukkan oleh Allah Taala sebagai satu pembuktian bahawa perkara yang besar yang akan berlaku, ia pasti akan menimpa satu masa nanti. Mungkin dia datang dengan sebab terlalu banyak pembangunan, seperti orang sebut global warming. Mungkinkah ia disebabkan hujan yang tak turun? Mungkinkah ia diakibatkan oleh peperangan yang berlaku? Mungkin ia disebabkan oleh apa jua bentuk pencemaran yang akan mengakibatkan suasana sedemikian. Terdapat pelbagai kemungkinan yang telah ditafsirkan oleh para ilmuwan mengenai punca berlakunya ad-dukhan ini. Di antara kemungkinan tersebut ialah ianya berpunca daripada komet yang jatuh dan menghentam bumi, gunung berapi yang meletus dan mengalirkan lavanya, dan kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh manusia atau musim kering. Sekarang ni ada orang cuba mengaitkan bahawa asap ini adalah hasil daripada nuklear.
Ada juga yang mengatakan asap ini keluar daripada gunung-gunung berapi. Dan sebelum ini juga kita mendengar tentang teori asap tebal ini datang daripada pembakaran hutan terbuka iaitu Jerebu. Tetapi kita tidak boleh memastikan apakah ataupun daripada manakah dukhan ini terjadi. Ada juga yang mengatakan datang daripada langit ataupun daripada hentaman meteor. Allahu Ta'ala alam, perkara tersebut tidak diperincikan oleh Nabi kita SAW, maka saya tidak berani untuk nak menyatakan apakah punca kepada asap tebal ini. Yang pasti, ianya pasti akan terjadi. Kita tidak menolak mana-mana penafsiran yang telah dibuat memandangkan perkara tersebut tidak diperincikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang pasti, bencana alam seperti kebakaran hutan juga sudah cukup menghasilkan asap yang tebal yang mampu bertahan sehingga berhari-hari lamanya. Jika dilihat pada sejarah di penghujung tahun 2018 sahaja, telah berlakunya satu kebakaran besar di wilayah California, USA yang membakar sehingga lebih 800,000 hektar wilayah berkenaan. Begitu juga dengan kebakaran besar yang berlaku di Australia pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 yang telah menjejaskan hampir ke semua wilayah di negara tersebut. Kebakaran-kebakaran ini telah mengambil masa yang berbulan-bulan lamanya untuk dipadamkan, dan kita sendiri boleh membayangkan bagaimanakah kesan asapnya ke atas penduduk yang berada di sekelilingnya. Komet merujuk kepada kumpulan batu, ais dan juga tanah yang bergerak mengelilingi matahari di angkasa. Memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan lebih panjang daripada orbit planet. Kadang-kala, komet ditarik oleh graviti dan jatuh ke bumi, bulan atau planet-planet yang lain. Berdasarkan lipatan sejarah, komet ataupun meteor pernah jatuh ke bumi pada tahun 1908. Peristiwa ini memberikan satu ledakan yang sangat besar kepada dunia ketika itu. Berdasarkan imajinasi di kalangan para ilmuwan, seandainya komet atau meteor jatuh ke bumi, ia cukup untuk membawa bencana kepada seluruh hidupan di dunia ini. Sekiranya perkara ini benar-benar terjadi, maka peningkatan suhu dunia akan mula meningkat. Satu lingkaran asap yang sangat tebal dan besar akan terhasil dan menyelubungi bumi sehingga pancaran matahari tidak dapat menembusinya. Asap yang terhasil akibat letupan ini boleh kekal selama setahun dan mungkin boleh mencapai beberapa kurun. Kesannya, segala jenis hidupan termasuk para manusia sudah pasti akan mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Maka keadaan inilah yang membuatkan munculnya sangkaan bahawa ad-dukhan itu akan terjadi sekiranya komet atau meteor jatuh ke bumi. Sebenarnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW hanya bercakap tentang ciri-ciri umum ad-dukhan. Bilakah dia, adakah peristiwa A merujuk kepada dukhan ataupun tidak, itu bukan bidang dan juga tanggungjawab untuk para ulama sebut, kerana kesannya sangat besar. Bila kita kata peristiwa A inilah dukhan, tengok-tengok tak jadi. Orang kata Nabi kalian banyak menipu, sedangkan yang tu bukan daripada hadis Nabi. Itu teori ataupun pendapat peribadi, pandangan peribadi mana-mana para ulama. Jadi dalam perkara dukhan ataupun apa-apa tanda-tanda besar kiamat, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis-hadis yang boleh dijadikan hujah dan ikut huraian para ulama yang muktabar sahaja. Menurut pandangan sebahagian ulama yang pakar di dalam ilmu peristiwa akhir zaman, ad-dukhan tidak akan terjadi sebelum berlakunya peristiwa-peristiwa besar yang lain. Ad-dukhan ni Nabi sebut dalam satu hadis ikut pandangan sebahagian ulama yang pakar tentang peristiwa akhir zaman ni, ialah dia akan berlaku selepas daripada kewafatan Imam Mahdi, selepas daripada kewafatan Nabi Isa, selepas daripada kejadian Dajjal dibunuh,
selepas kejadian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dan kematian semua bangsa Ya'juj wa Ma'juj, barulah keluar 3 tanda besar serangkai. Hanya setelah itu, barulah muncul 3 tanda besar yang lain, iaitu terjadinya ad-dukhan, keluarnya dabbah dan terbitnya matahari dari arah barat. Para ulama akhir zaman bagi tahu 3 ni dipanggil 3 serangkai. Kita nak tahu benda itu dukhan ataupun tidak, kata para ulama, kita boleh tengok 2 lagi adik-beradik ad-dukhan, iaitulah dabbah dan juga terbit matahari sebelah barat. Kalau ada 3 ni, ketahuilah itulah dukhan yang disebut dan dimaksudkan oleh Allah dalam Quran, dan juga dukhan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Meskipun yang demikian, masih terdapat pendapat lain yang menyatakan ad-dabbah berkemungkinan akan berlaku lebih awal daripada itu, yakni sebelum kemunculan Imam Mahdi. Ada sebahagian pandangan yang mengatakan bahawa Imam Mahdi ini akan muncul setelah berlakunya peristiwa ad-dukhan. Ini berikutan hadis Hudzaifah, bila mana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat beberapa tanda ayat ataupun 10 petanda besar kiamat. Yang pertama sekali Nabi SAW menyebut tentang ad-dukhan. Kemudian barulah Nabi sebut pasal turunnya Nabi Isa, tentang Dajjal. Dan kita semua sedia maklum bahawa Imam Mahdi diturunkan ataupun keluar pada zaman-zaman Ad-Dajjal dan juga Nabi Isa AS. Dan ini disebutkan selepas ad-dukhan, maka ramai beranggapan bahawa ianya berlaku selepas peristiwa ad-dukhan. Tidak ada seorang ulama pun yang boleh memuktamadkan bahawasanya dukhan ini yang pertama ataupun terbit matahari yang terakhir. Ataupun sekumpulan ulama lagi memuktamadkan bahawa matahari terbit di sebelah barat itu yang pertama, dukhan itu yang terakhir. Tidak ada seorang pun di kalangan cendekiawan Islam yang boleh dan mampu untuk memuktamadkan, disebabkan terlalu banyaknya hadis yang bercakap tentang sesuatu peristiwa tanda kiamat yang 10 tadi ni. Setiap satu tanda kiamat, huraian dan hadisnya begitu banyak, sehingga di sana kalau kita lihat ada sehingga berbelas-belas pendapat tentang susunan kronologi ini. Turutan peristiwa ataupun tanda-tanda besar kiamat ini kita tak dapat susun secara tepat, kerana Nabi SAW menyebut petanda-petanda ini dengan huruf ataupun sebutan wa, iaitu dan. Dan ini dalam bahasa Arab tidak menggambarkan susunan, tetapi dia hanya menggambarkan himpunan, iaitu Nabi nak sebut tentang tanda-tanda ini, Nabi kumpulkan pada satu tempat, bukan bererti Nabi susun mengikut peristiwa. Apa yang boleh membuktikan apa yang saya sebut ini, iaitu riwayat-riwayat yang lain menyebut susunan ini berbeza. Ada sekumpulan ulama yang mengatakan terbit matahari di sebelah barat itu yang pertama. Sedangkan kumpulan yang kedua kata terbit matahari di sebelah barat itu yang paling akhir. Dan kumpulan yang ketiga yang menjadi rujukan saya ialah dukhan, dabbah dan matahari di sebelah barat. Kemudian angin yang mematikan, angin yang keluar yang akan mematikan. Jadi itu pandangan yang kumpulan para ulama yang ketiga yang menyusun tentang kronologi tersebut. Kronologi tanda-tanda besar kiamat ini tiada susunan tertentu yang boleh kita pastikan, melainkan setelah ianya berlaku. Manusia mungkin menyangka mereka telah mencapai tahap teknologi yang tinggi. Namun ketahuilah, ia masih tidak akan mampu menandingi ketentuan ilahi. Bumi dah sampai waktu kehidupan, dah sampai penghujungnya akan berlaku kiamat. Jadi apakah persiapan kita? Jelas Imam Ghazali senang saja apakah persiapan untuk menghadapi. Kita tak perlu kepada teknologi-teknologi canggih, barulah kita nak lihat perkara tersebut. Jadi jawapan kepada apakah persiapan nak menghadapi dukhan, Dajjal, matahari terbit barat, senang saja, kata Imam Ghazali. Tuntutlah ilmu yang menyebabkan kau dekat dengan Allah. Yang kedua, segeralah beramal tanpa bertangguh-tangguh. Anda tahu kelebihan baca Quran? Baca Quran ni sekarang. Anda tahu kelebihan Qiyamul Lail? Maka elakkan tidur lambat pada waktu malam yang menyebabkan kita terperangkap dengan keletihan. Anda tahu kelebihan sedekah akan menyelamatkan kita di akhirat? Banyakkan sedekah. Anda tahu kelebihan zikrullah? Ya, umpama satu penyubur kepada tanah, maka amalkan zikrullah. Anda tahu kelebihan selawat bukan?
amalkan selawat. Maka inilah dia persiapan untuk menghadapi fitnah zaman, antaranya dukhan itu sendiri. Ad-dukhan bukanlah bersifat sementara seperti asap jerebu mahupun letusan gunung berapi. Ad-dukhan ialah sebuah peristiwa besar yang jelas akan menghimpit dada-dada kita kerana betapa dekatnya kiamat itu dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam.